Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillah kita masih ada masa untuk kita bertemu dan kita bersuara. Ada banyak perkara, ada banyak isu yang berlaku. Tambahan pula, apabila masa-masa untuk PRN ini semakin hampir, kita menginjak masa-masa PRN dan masa-masa yang mencabar maruah bangsa, maruah agama. Apa yang nak aku sampaikan adalah, aku sangat harap sebenarnya supaya jangan ada siapa-siapa pun, sama ada bangsa apa pun bangsa, jangan sentuh isu yang mencabar maruah bangsa, mencabar maruah agama, mencabar maruah sama ada secara peribadi atau general berkait dengan agama, berkait dengan bangsa, berkait dengan Allah dan Muhammad, juga kesucian ayat-ayat Quran. Tak perlu sebenarnya bercakap dari hal dan bermaksud mengapi-apikan semangat bangsa, menggunakan agama. Apapun bangsa sebenarnya, apapun agama kamu, apapun panutan kamu, Islam tidak pernah melarang untuk kamu mengamalkan kepercayaan yang kamu panuti. Islam tidak melarang. Jangan dibangkitkan isu-isu pembakaran kuil, perobohan kuil. Jangan. Kerana perkara itu tidak berlaku, dan perkara itu jika pun berlaku, ia hanya persepsi dan perkara yang sudah diselesaikan di mahkamah. Jangan dengan sengaja kamu bangkitkan semula isu-isu perobohan kuil atau apa-apa pun sebenarnya untuk kepentingan politik kamu. Dan bagi penyokong-penyokong, itu terpulang pada kamu sebenarnya siapa yang kamu nak sokong. Tapi secara peribadi, aku katakan bahawa apabila mahu memilih sesuatu, pemimpin khususnya, sila lihat jauh ke hadapan. Jangan kamu lihat sesuatu di hadapan hanya sekadar sewaktu kamu hidup di dunia. Hendaklah kamu pandang lebih jauh dari itu, yakni setelah kamu tidak ada nanti. Generasi bagaimana yang hendak kamu semai? Generasi adalah apa yang kamu semai sekarang. Dan apabila kamu nanti sudah disemai di dalam kubur, di dalam lahat, generasi dan semangat yang kamu semai inilah yang akan menjadi generasi yang akan berjalan di atas kubur-kubur kamu. Kamu mahu generasi yang bagaimana? Generasi yang mengamalkan LGBT, generasi yang mahu mengamalkan hubungan sesama jenis, generasi yang mahu menghalalkan apa yang dilarang. Generasi bagaimana sebenarnya yang kamu mahu untuk jadi pemimpin dan untuk memimpin negara, umat, bangsa dan tanah air ini? Pemimpin bagaimana yang mahu kamu pilih?
Aku kurang sihat. Maaf, aku kurang sihat. Cuma baru-baru ni aku hampir sembuh. Sakit semula. Sembuh lagi, sakit semula. Dan hari ni aku masih belum sihat. Apa yang paling penting adalah kita perjuangkan nasib generasi di mana mereka lah yang akan memimpin negara kita nanti. Mereka akan jadi pemimpin. Persoalannya, pemimpin bagaimana yang kita mahu? Pemimpin yang berteraskan apa sebenarnya? Jika mahu melihat pemimpin, lihatlah siapa di belakang pemimpin itu. Rasulullah SAW itu kukuh kedudukannya, kerana di belakangnya ada para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Selain daripada malaikat, mereka ada sahabat-sahabat yang sama seakidah, sama agama, sama perjuangannya, sama niat dan tujuannya. Mereka tidur di dalam niat dan mimpi yang sama. Mereka hidup di dalam impian yang sama. Tapi jika kamu, generasi yang ada sekarang, memilih pemimpin-pemimpin yang sebenarnya hipokrit, yang sebenarnya egois, yang sebenarnya munafik, yang sebenarnya zalim, yang sebenarnya tidak jujur, kamu sebenarnya merosakkan bumi, agama, bangsa. Dan kamu sebenar-benarnya kamulah punca Melayu hilang maruah, agama hilang agamnya. Islam adalah satu agama. Agama adalah sesuatu yang agam, yang besar dan yang kukuh, punya pendirian, punya akidah, punya etikat. Tapi jika sikap kamu menyebabkan agama ini hilang agamanya, apalah makna kamu sebagai mukmin? Apalah makna kamu sebagai Islam? Dahulu mungkin, pada zaman dahulu, negara ini diperjuangkan oleh mereka-mereka yang berakidah, berilmu sebagai Melayu, berpegang sebagai Islam, memperjuangkan agama dan tanah air, kerana cintakan bangsa, cintakan agama. Mereka berjuang demi Allah dan Muhammad. Kaki kanan menginjak dengan nama Allah, kaki kiri menginjak dengan nama Muhammad. Bahkan selawat tidak pernah tinggal di kalbu mereka, sebagaimana cinta tidak pernah padam di hati mereka. Hanya ada satu wajah, hanya ada satu cinta di dalam hidup yang memang Allah beri dan Allah kurniakan. Namun, aku tak nak bercakap dari hal itu. Aku bercakap dari hal tuju masyarakat dan bangsa Melayu, kesucian agama Islam, dan pemimpin bagaimana yang mahu kita pilih. Kita tengok apa yang berlaku sekarang. Generasi muda yang ada sekarang, generasi belia yang ada sekarang. Aku pernah muda dan pernah belia, sebagaimana kamu pernah muda dan pernah belia.
Tapi kita dididik dengan akidah, dengan pegangan, dengan akhlak, dengan ilmu sebagai Melayu, dengan pegangan sebagai seorang Islam yang sejati, yang cintakan agama, cintakan bangsa. Tapi hari ini cuba kamu lihat, didikan bagaimana, generasi bagaimana, kemana hala tuju generasi kita. Sukakah kamu melihat generasi anak-anak kamu yang rambutnya tidak hitam lagi, yang rambutnya warnanya perang dan hijau? Sukakah kamu? Sukakah kamu melihat anak cucu kamu memanggil kamu dengan hanya nama dan gelaran? Sukakah kamu melihat generasi kamu melakukan pasangan yang sama jenis? Sukakah kamu anak-anak cucu dan generasi kamu berpegang kepada pegangan sosialis? Sukakah kamu? Sukakah kamu mereka berpegang pada jalan-jalan bebas, feudal, sosialis, yang akhirnya akan membawa mereka kepada sifat-sifat yang mentalis? Mereka akan mengalami masalah mental, mereka akan mengalami masalah jiwa, mereka akan mengalami tekanan hidup, mereka akan mengalami tekanan jiwa. Baru-baru ni ada kes bunuh diri. Sebelum terjun, mangsa yang bunuh diri tersebut dengan sendiri membelah perutnya. Selepas terjun, selepas tergeletik di lantai, mangsa sendiri keluarkan tali perutnya untuk mati. Apa yang menyedihkan adalah beliau punya bersamanya ada seorang kanak-kanak yang masih kecil. Boleh dikatakan masih peringkat bayi. Tapi alhamdulillah apabila bayi itu ditinggalkan dan mangsa terjun sendiri tanpa bersama bayi itu, kenapa perkara begitu berlaku pada bangsa kita? Kenapa? Tak kiralah apa bangsa pun, kerana kita berbilang bangsa, berbilang. Ada banyak bangsa. Perlukah berlakunya perlawanan di antara bangsa? Perlukah kita saling berlawan, saling berbunuh, saling melukakan, saling bakar-membakar? Perlukah? Adakah kalian rasa kalian sanggup hidup di dalam satu keadaan di mana kamu sentiasa di dalam ketakutan? Tidakkah kamu melihat nasib anak-anak cucu kamu, generasi kamu, yang berdepan dengan serba-serbi kesukaran? Jika inilah sikap kamu, aku bercakap dan aku maklumkan ada setengah-setengah parti politik tentunya yang suka sangat bercakap dari hal kaum dan bangsanya dan mengapi-apikan bangsanya, menggunakan pendekatan dan menyimbah minyak pada hati-hati yang mereka sendiri yang lukakan. Mereka lukakan hati-hati bangsanya sendiri dan mereka simbah minyak kepada bangsanya sendiri.
supaya berlaku pertelingkahan, supaya berlaku permusuhan di antara bangsa, kaum dan agama. Sebenarnya untuk apa semua perkara itu kamu lakukan? Semata-mata untuk kepentingan kamu, periuk nasi kamu. Ini sebuah negara yang harmoni. Sebuah negara yang harmoni. Kita hidup berbilang bangsa dengan rukun, dengan damai. Tak perlu diapi-apikan bangsa kamu untuk memusuhi orang Melayu. Tak perlu kamu gunakan agama kamu untuk menimbulkan kebencian dan keraguan pada orang-orang yang berpegang pada agama Islam. Tidak perlu. Semua agama mengajarkan supaya kita bersyukur. Dan hendaklah kamu bersyukur. Kerana bangsa Melayu penuh dengan budi. Bangsa Melayu ini lembut hatinya.